Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Rozanani, Roza Osman, berkhabar? Tolong respon saya, audio video okey ke tidak? Tamaklah saya tak tutup penuh. Allahumma salli ala Muhammad. Audio video okey ke? Siti Aisyah, Kak Pa, ada orang rindu sate ni. Kak Nazatul Naina, Sania, Nur Afida Bahari, Ayu Aziz, salam kemerdekaan. Wah, kau main. Misnah Ponamin, Hafiz Azliati, Syarifah Aziz, Nuriza Halim, Asma Muhammad, Nur Sidah Anwar, Rohaiza Iza, Rogayah Osman. Masya Allah, Rogayah Osman ni sahabatku yang tercinta dari JB kah? Siti Mariam Haji Zakaria, Rohana Saleh Bonda, apa khabar? Napisah Rahim, Hana Sofia, Ida Najwa, apa ni, Jirah Muhammad, betul kot saya sebut. Syarifah Hafizah Al-Idrus, my junior. Syarifah Hafizah Al-Idrus, nak tahu masa kat Mekah kami sebut namamu, sebut tergelak-gelak, terkikik-kikik dengan Kak Pit. Rupa-rupanya Ustazah Zai habak kat dia. Hang tahu tak dia tu junior kita? Lah ya ke? Dia selalu order apa? Masya Allah. Apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa nak sebut tu? Acar buah, macam acar lah, biskut lah, apa semua dia kata kan. Lepas tu beriria lah, cakap sopan-sopan. Rupanya anak murid pula. Rupanya junior, dia kata macam tu. Masya Allah tu lah. Subhanallah. Ya, salam merdeka Azni Abbas. Semua yang Ustazah sembang tak tersebutlah nama. Pai Ridah Jasni, Siti Aminah Zakaria, salam dari Sungai Petani, kita dekat dah ni. Asya Azlina Abdul Halim, Syai Marini Syariman, Juhara Ahmad, Miswati Muhammad Sah, Nurwati Onan, Salamah Seli, Zainah Buyung, Maisarah Mai, Haslina Abdul Majid, 300 tas. Responlah saya, audio video okey ke tidak. Manalah tahu saya berada di tempat baru ni, kod lah tak okey kan. Zainab Hussein, saya berada di Lockstar, saya sampai. Mak Suzunaiza Ahmad, saya sampai je semalam. Saya terus mengambil restu dari ibunya Mak Suzunaiza Ahmad. Saya pandang Mak Su dah macam mak saya dah, sahabat-sahabat. So sampai kat mana-mana kita cari mak kita dulu. Masya Allah. Alaviah Ismail, Siti Khadijah AR, kita jumpa ke sepanjang kat Kedah ni, Siti Khadijah. Zainun Maknur, awak seorang pun tak respon audio video lagi ni. Please. Latifah Senin, Haji Seriah Saad, mai minum Saad. Sekejap kita habiskan ayak sejuk tak sedap. Boleh saya pandang nama-nama anda dalam doa. Ruhayah Kayat 50 stars, thank you. Cik Siti Atikah Tukimin, dah settle ke? Boleh komen-komennya. Masya Allah. Kak Mariam Syarbaini, I miss you. Hasnah Haji Mat Isa, TJ Tengku Jamilah, tu dia. 75 stars, thank you. Zainah Buyung, Mazura Abdul Ghani, Sri Rohayu. Audio video saya okey ke? Saniza Ahmad Satari. Okey, Halijah Lijah respon clear Ustazah, dia kata.
Cuba respon sahabat-sahabat La Tahzan. Ada ke yang bekerja hari ni? Walaupun tanggal 31 bulan 8, ada yang bekerja ke? Kebanyakannya kan bercuti, Masya Allah. Oh, dah respon. Nur Azlina Musa kata dah respon tadi Ustazah. Shah Alam, AV jelas dan clear. Siti Nur Aisyah, AV semua okey Ustazah. Oh ampun. Kak Wan Nazira Zakaria dah berbahagia dengan beg yang dijumpai. Roslina binti Ramli, audio video okey, thank you. Amanda Aini, Zarina Mustafa, Salvia Harun, audio okey sangat, Alhamdulillah. Saya rasa bahagia bila anda bahagia kerana saya pakai iPad yang dulu ada ramai yang komen tak dengar. Sekarang Ustazah dah dibelikan mikrofon oleh sahabat tim khidmat. Korea line clear. Ada Wiyah Kasim. What time? Korea? Masya Allah. Sekejap Ustazah habiskan ayat sambil menyapa-nyapa anda. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan tertumpah ayak sudah. Nak pakai kenduri istimewa ni. Kenduri kahwin sampai siap kena ceramah ni. Dah start enjin mesin jahit. Wah, Kak Mas Jamil hebat. Semoga sihat tangan dan kaki serta matanya untuk menjahit. Amin. Adik Izan, betul lah. Suri rumah yang tak ada cuti. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nur Hasimah Zainuddin cuti. Jom lah Kak Yun Taslim. Apa lagi? Duk jom saja, tak PM Jaja tak jadi ni. Masya Allah. Sekejap ya sayang-sayang. Ustazah habiskan ayat set. Doakan, saling mendoakan insya-Allah. Baru bertenaga sikit dengan izinnya Allah. Alhamdulillah. Dayang Rogaya, alhamdulillah. Kuching steady. Oi, tak lama lagi nak jumpa Dayang Rogaya dekat Kuching, insya-Allah. Kuching miau-miau. Apa kata sahabat La Tahzan Kuching? Kita duk bergambar dekat Kuching miau-miau. Dekat roundabout tu, roundabout. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Di pagi merdeka, hari Malaysia ini, hari merdekanya Malaysia, bukan hari Malaysia. Alah, Siti Aisyah Zamzami, tak payah tanya lah hotel mana. Sagi kalau Ustazah sebut hotel mana kan, promosi free. Allah ya Karim. Yang pasti, hotel saya ni orang tempahkan. Dan pagi-pagi, pukul 5 pagi dah. Pasal apalah yang hingak sangat jiran-jiran kiri kanan ni. Lepas tu saya tertinggal kitab Fasabrun Jamil dekat kereta. Jadi Ustaz lepas solat subuh, Ustazah pun minta tolong Ustaz pergi kat kereta ambil saya punya Fasabrun Jamil. Lepas tu Ustaz kata yang penuh dah kat bawah. Amboi Kak Rohana Samsuri, nampaklah dah duduk soft depan. Allah, Masya Allah. Allah, Nora Comel Sepian, jemput. Kalau jemput insya-Allah Ustazah pi. Fauziah N Rahmat 100 stars, thank you. Lepas tu Ustaz turun bawah ambil saya punya buku. Ustaz kata yang ramai dah kat bawah. Masya Allah, rupanya mereka siap-siap nak pi berarak. Apa Ustaz panggil orang Kedah ni? Bukan panggil berarak, belarak. Apa benda dah cara dia sebut makhraj dia tu kan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin hotel ni sebab di tengah-tengah Bandar Alustar ni lah kot kan. Jalan kaki je boleh pergi Menara Alustar tu. Jadi Ustazah tolong doakan hari ni kelahiran saya juga. Anniversary yang ke-30 tahun. Syahani Syarif, happy birthday. Sana Helwa, happy anniversary. Masya Allah, sakinah mawaddah rumah tangganya.
panjang umurnya, bertambah takwa kepada Allah, bertambah bermanfaat kepada seluruh hamba Allah. Amin. Jom doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dah doa ke belum? Sekali lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkhabar sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ustazah masuk ke hotel ni semalam lebih kurang pukul 10 lebih kot. Pukul 10 lebih. Macam itulah lebih kurang. Okey, lepas tu Ustazah tak tunggu dah malam mendeka ke menghitung jam ke, tak kira dah. Yang pentingnya dapat tidur dengan nyenyak. Tu Ustaz kata, baiklah, Alhamdulillah abang dah solat tadi maghrib isyak di mana? Kami turunkan beg-beg umrah jemaah utara di mana? Di Juru kan. Lepas tu terus ke Alok Start, menjangkakan jalan jam malam nak sambut merdeka, tapi Alhamdulillah Allah izin tak jam dah. Jamnya kat mana? Masa saya share dalam perjalanan dekat Behrang, ya Allah Tuhan, kesian. Kita kesian ke orang yang daripada Kedah nak menghala ke selatan lah. Tak bergerak langsung, motor pun tak boleh lalu sebab lori melentang tengah-tengah, kepala lori tu terbakar habis. Lepas tu yang memang nak cerita teruknya, motor pun tak boleh lalu. Mereka turun daripada motor biasalah, mereka merokok-rokok, bersembang tepi jalan. Hok yang dalam kereta pun keluar sekali. So kami lalu ke arah utara, memang panjang gila. Ustaz kata lebih 10 km ni. Sekali kami pun dengan bahagianya jalan sampai area mana, tak ingatlah sampai area mana. Lepas tu kami pula kena, pasal apa tak bergerak ni. Rupanya tang depan tu lori melentang juga. Sampai ada kren datang angkat lori tu. Barulah mereka duk buka penghadang jalan tu. Kami nak teruskan jalan ke utara tu, ikut jalan, ambil jalan sebelah tu. Bayangkan. Jadi kata, fair and lovely hari ni perjalananku. Tadi duk kesian kat orang belah sana. Lah ni orang sana mesti kesian kat kami. Masya Allah. Sahabat-sahabat. Kak Juwita Ismail. Dah check bag ke belum? Semuanya ada di dalamnya. Allahumma salli ala Muhammad. Nur Asma, hari ni program Ustazah jangan saya bacakan untuk orang utara. Hari ni program Ustazah di apa ke nama? Masjid Fathul Arifin, Kampung Jabi. Jam 3 petang. Jam 3 petang, Masjid Fathul Arifin, Kampung Jabi. Jam lepas maghrib, jam lepas maghrib adalah kuliah maghrib Ustazah di Masjid Safwan. Masjid Safwan ni mana pula? Waze ajalah Masjid Safwan. Mungkin di Alusta jugalah sebab dia kata dekat. Mak Suzunaiza Ahmad boleh tolong jawab kot. Masjid Safwan ni dekat area mana? Okay. Jadi 3 petang di Masjid Fathul Arifin. Pukul 12 tengah hari pun Ustazah ada tausiah ringkas juga di satu majlis kahwin. Nanti Ustazah akan share dekat anda. Okay. Nantilah Ustazah share. Jadi Ustazah check out lebih kurang 11.30 pagi ni. Pagi ni Ustazah ada banyak kerja nak disettlekan. Lepas tu 11.30 check out. Terus ready untuk bertausiah di masjid kahwin seseorang. Lepas tu pukul 3 petang di masjid apa Jabi tadi? Alah, di masjid apa Jabi? Masjid Fathul Arifin, Kampung Jabi. And then Ustazah rest satu tempat ni untuk persiapan kuliah maghrib di Masjid Safwan. Jadi kat mana nak jumpa Ustazah? Kat masjid lah sayang-sayang sekalian. Pertemuan yang di dalam masjid, niatkan beroleh keberkatan, insya-Allah. Dan betul Zainah Buyung,
Jom kita doakan sahabat salehah kita, admin Demi Ummah Kerana Allah kita, sahabat tim khidmat yang Ustazah sayang kerana Allah. Itulah dia Kak Yanti Hamid, sedang berada di Hospital Putrajaya. Allah rehatkan sementara, mudah-mudahan semakin kuat, sihat insya-Allah. Okay, setakat semalam kami yang bukan doktor ni memungkinkan denggi kot sebab platelet rendah. Lepas tu Kak Yanti kata tak tahulah, doktor kata mungkin COVID. Tak apalah, mungkin je, belum lagi habis test lah semalam tu. Apa pun kita doakan insya-Allah Kak Yanti diberi kesembuhan, kesihatan yang baik insya-Allah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, selamat bercuti bagi yang bercuti. Suri rumah jangan kecil hati sebab memang tak pernah ada cutinya. Anda hebat di sisi Allah, dan sebenarnya semua kita pun memang tak ada cutinya kan sahabat-sahabat, sebab selagi mana kita bergelar hamba Allah, Allah nak kita sentiasa merdekakan jiwa kita daripada jajahan takluk si hawa nafsu yang melampau-lampau, daripada jajahan takluk si iblis yang tak pernah jemu untuk menyesatkan kita. Wa na'udzubillah min zalik. Semoga bukan kita, semoga bukan saudara mara kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita baca muka surat yang keempat. Semalam kita ambil 2 muka surat, muka surat 2 dan muka surat 3. Jadi saya namakan tajuk apakah itu berputus asa semalam 1. Hari ni apakah itu berputus asa 2. Macam itulah sebab dia bab demi bab tu panjang kan. Jadi kita terus saja. Oh ya, semalam anda boleh rujuk kepada tulisan Kak Mas Liza Bagiran, sebab ada catatan ayat Quran yang silap. Bukan silap ayat Quran dan terjemahannya, dia silap nama surah dan ayat. Okay? Ayat Qurannya betul, terjemahannya betul, tapi dia silap tulis nama surah dan ayatnya. Boleh rujuk dekat tulisan catatan nota Kak Mas Liza Bagiran. Terima kasih banyak-banyak. Dan PTS telah pun menuliskan ralat meminta maaf atas silap yang ini. Untuk reprint yang baru mereka akan edit semula. Jadi bagi pihak PTS, Ustazah pohon maaf. Okay? Sama juga dengan Inna ma'al usri yusra ni, surah dan ayatnya kita patut edit semula insya-Allah. Jadi hari ni Ustazah ambil surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Biasa dah setiap kita ni membaca surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 ni yang dinamakan ayat 1000 dinar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu sahabat, kita ubah bahasa-bahasa kita bila kita nak wish apa-apa dekat orang. Biasakan lisan kita semoga makin bertakwa kepada Allah. Jom kita sama-sama usaha supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Minta sungguh-sungguh. Sebab kita tahu, Ustazah Zai selalu sebut, mudah nak faham, takwa ni adalah kunci utama nak masuk kepada syurga Allah. Kenapa Ustazah? Sebab takwa mudah untuk kita faham, diertikan sebagai takut. Takutkan apa? Takutkan Allah semata-mata. Takutkan Allah semata-mata. Sahabat-sahabat, bila kita takutkan Allah semata-mata, kita punya rasa yang begini. Ada projek apa, ada usaha apa, ada kerja apa, ada peluang-peluang apa, aku nak start ni. Okey, nak start. Setiap langkah, setiap gerak jari jemari kita ni, Allah redha tak apa yang ku buat? Macam kalau mak kita warning apa-apa, pergi sekolah jangan nakal-nakal. Mak tahu buat nakal, balik kan siap. Kita takut dengan ancaman mak kita. Nanti dekat sekolah, mak kata, kawan-kawan kata, jom kita pergi bully orang tu. Tak nak, mak kita tak suka. Nanti kalau mak kita tahu kita bully orang, siaplah kita. Mak kita rotan, mak kita main-main, mak kita garang. Budak-budak kan sahabat. Lepas tu mendeka-mendeka ni, izinkanlah Ustazah sinetron kanak-kanak sikit. Ada pula orang menyampah lagi kan. Tu nak bagi contoh apa lagi sahabat-sahabat?
Takut dengan mak, takut dengan ayah. Takut nanti cikgu marah. Takut nanti abang kita tarik telinga kita. Takut. Subhanallah. Tapi takut dengan Allah sepatutnya mengundang rasa nak makin dekat dengan Allah. Kan, ya Allah, aku memang nak join projek ni. Untungnya nanti sekian-sekian. Kan, aku nak berkolaborasi dengan orang yang begini-begini. Ya Allah, dekatkan aku dengan orang-orang yang takwa. Pekerjaan yang aku nak ceburi ni, ya Allah, semoga makin dekatkan aku kepada Engkau, menjadi hamba yang bertakwa. Aku takut, ya Allah, dengan projek ni aku makin jauh dengan Engkau. Aku makin leka, aku makin buat benda lara. Niatkan. Maka dalam doa kita, dalam detak jantung hati kita ni, kita akan sentiasa nak jadi orang bertakwa, takut atas segala apa yang Allah tak suka. Sebab bila Allah tak suka kat kita, Allah tak redha kat kita, Allah tak akan curahkan rahmat. Bila Allah tak curahkan rahmat, mu dapat banyak pun takkan dapat berkat. Kita tak nak macam tu, sahabat-sahabat. Jadi wa may yattaqillah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Kenapa nak aku nak bertakwa kepada Allah? Sebab Allah jamin yaj'al lahu makhraja. Niscaya dia, yakni Allah, akan mengadakan jalan keluar untuknya. Jalan keluar apa? Dari setiap permasalahan. Dan memberikannya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita kan selalu, ya Allah, lempah ruahkan rezeki kepadaku. Tapi logik akal kita kata, macam mana nak dapat limpahan rezeki? Gaji bos aku kedekut tak hidung masin bos aku ni. Dulu, kini, selamanya. Daripada mula aku masuk kerja pada 20 tahun ni, 1,000 itulah gaji aku. Macam mana? Padahal barang semua makin naik. Kita kata tak logik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gaji kita banyak tu dengan taraf kehidupan yang sekarang. Tapi peliknya, Allah cukupkan. Kan, Allah maha mencukupkan. Sebab tu kita jangan stres sangat, jangan fikir sangat macam mana nak bayar yuran. Sahabat, saya ulang lagi, saya tahu saya dah cerita dengan anda. Seorang sahabat, di kalangan sahabat Latahzan, saya tahu dia dengar sekarang ni. Okey, Ustazah, suami akak mula-mula kerja dulu gaji 1,000 je. 1,000. Dapat anak sulung, nak sangat jadikan Al-Hafiz, hantar pergi madrasah. Yuran RM500, Ustazah. Yuran RM500, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Badaria Rahman Umi yang sentiasa mendoakan sahabat-sahabat tim khidmat saya. Mereka lah tulang-tulang belakang saya. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan, insya-Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka kita selalu sebut takut kepada Allah ni apa yang kita ada rasa tu. Sebab bila kita takut kepada Allah, akan mengatasi segala takut-takut. Takutlah nanti bos marah. Takutlah nanti bos potong gaji. Takutlah. Hilang segala ketakutan itu bila mana kita takutkan Allah. Allah maha mencukupkan. Gaji suami 1,000, dia masukkan anak pergi madrasah, yuran tahfiz sebulan RM500. Mana nak cukup, sahabat-sahabat? Logik akal. Tapi dia teruskan. Tak pernah ada masalah nak bayar yuran tahfiz anak, Ustazah. Akak duk fikir masa tu, seorang ni je lah aku mampu, ya Allah. Tapi aku kalau boleh nak semua anak-anak aku masuk sekolah agama, madrasah. Yang ialah logik akalnya dia tak mampu, tapi tawakal tu ala Allah. Lala dia bantu suami dengan belajar menjahit, belajar buat kuih, belajar macam-macam. Jadi pula dengan kesungguhan dan keikhlasan dia tu. Belajar buat telekung jadi. Belajar buat tudung jadi. Semalam pun saya cerita perkara ni. Subhanallah, saya dengar cerita dia, ya Allah, aku belajar sesuatu. Tingginya tawakal dia ni, ya Allah. Lalu, ajaib, bukan seorang, 2 orang, 3 orang, 4 ke 5 orang anak-anak dia, semua dia hantar ke sekolah yang yurannya begitu. Tapi Allah maha mengaturkan. Oh, yang nombor 2, nombor 3 tu, Ustazah, ada orang bayarkan. Yang ni dapat sponsor, Ustazah, sebab pelajarannya cemerlang. Yang ni alhamdulillah. Jadi akak tak pernah ada hutang. Dan sekarang berbahagialah ibu-ibu ni dengan anaknya menjadi Al-Hafiz daripada keikhlasan hatinya. Anak-anak yang soleh-solehah. Masya Allah, sahabat, kita boleh belajar sesuatu. Kita selalu kata tak cukup ni, mana nak cukup. Kita belum start lagi dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa.
Start dengan takwa. Takwa, takutkan Allah. Takutkan Allah, takutkan Allah. Apa yang Allah jamin? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Masya Allah sahabat, sumber yang tak disangka-sangka tu kita dengar pun ajaib. Saya ustazah, mak saya, kakak-kakak saya tak ada yang pandai menjahit. Bila sampai kat saya, Masya Allah sekarang bukan saya jahit sikit-sikit je ustazah. Uniform sekolah anak saya tu hantar kat saya. Subhanallah, dia pernah sahabat, saya tahu dia bukan orang senang. Tapi bila saya datang jumpa dia tu, ada je ustazah ni saya nak hulur untuk ni, dan saya nak infak. Saya kata, Kak janganlah macam ni. Saya tak nak macam ni, saya nak bayar. Lepas tu dia kata, ustazah tahu yang semalam tu saya bagi dekat ustazah banyak tu. Contoh kan, saya nak cakap macam ni. Semalam ustazah saya belanja saya sedekah dekat ustazah untuk program sekian-sekian RM100. Ni saya nak cerita kat ustazah. Hari ini saya dapat rezeki RM1,000. RM1,000 ni pun saya akan gunakan balik ke jalan Allah. Betul lah sahabat. 1 kita bagi untuk agama Allah, 10 Allah akan ganda. Tapi kita tak yakin. Kita doa amal hari-hari, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, tampal kat dinding. Siapa yang amal ayat ni dia takkan apa-apa ke dana, dia takkan miskin. Orang yang jual frame tulis hot cantik-cantik, Kak beli ni, gantung kat rumah, gantung dekat tempat kerja Kak, takkan miskin. Tapi kita tak bertakwa kepada Allah. Bukan masalahnya kau gantung berapa frame ayat 1,000 dinar ni, tapi kau tak beramal. Takwa kepada Allah, jaminan dari Allah, Allah keluarkan dari segala permasalahan. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Ini saya belajar banyak daripada orang-orang yang susah tapi hidupnya tenang, lapang. Dan kalau saya masuk melangkah ke rumah orang-orang yang kaya raya, khad wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, mahal-mahal, cantik-cantik. Ustazah, akak tengah kesempitan ni ustazah. Pernah satu rumah tu saya masuk, akak tahu dah apa maksud ayat tu. Ayat yang akak gantung cantik tu tak tahu ustazah. Akak kena terbalikkan frame, akak kena tengok. Sebab masa beli tu dia kata, ni kita dah tulis dah ayat apa, surah apa kat belakang frame ni. No. Kena faham apa maksud yang Allah suruh kita baca tu. Kan sahabat-sahabat, tolonglah. Saya tak tahu lagi nak belah dada macam mana, nak pindahkan rasa macam mana. Sayang-sayangku kerana Allah, kita akan perit, kita akan sakit kalau tidak ada rasa takut. Nak buat apa je tak rasa, alah bukan orang tahu pun. Kan, cuba rasa Allah tahu. Aku bersangka-sangka buruk di hati, bukan orang tahu pun. Allah dengar. Sahabat, kita nak merancang untuk kau tunggu nanti, kau akan balas dendam dekat engkau. Kan bukan ada orang tahu pun. Allah tahu, Allah dengar. Cuba rasakan sentiasa diperhatikan Allah. Cuba rasakan apa yang buruk-buruk di sini Allah dengar walau belum dikeluarkan. Cuba rasakan sekerdil mana kita menyuruh di mana Allah sentiasa memerhatikan. Itu takwa. Lalu dalam hidup ni kata Sayyidina Ali, kita akan sentiasa berhati-hati. Melangkah sahabat-sahabat dirahmati Allah, setiap kali kita mulakan langkah itu, Allah redha tak ke aku? Aku takut ni. Bukan aku takut gagal kat dunia ni, tapi aku takut dinerakakan oleh Allah. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, Robi Tabita, betul ustazah. Saya pun dulu takut juga hantar anak kat tahfiz, tapi sejak anak kat tahfiz, rezeki tak pernah putus, alhamdulillah. Ya Allah, ini seorang lagi kawan kita share, subhanallah. Dan saya percaya di kalangan anda fikir balik, betul dah ya Allah. Aku banyak ni, aku dengar ada orang tu susah, aku pun tengah susah, tapi aku tawakal je bagi kat dia. Rupa-rupanya Allah. Tengoklah kisah sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagaimana pada 1 tahun ini pahalanya haji mabrur bukan kepada orang yang bertawaf di Baitullahil Haram, tapi kepada seorang hamba Allah yang mengumpul duit nak pergi haji. Tiba-tiba dia dapat tahu jiran sebelah rumahnya nak makan pun tak ada benda. Lalu dia korbankan rasa nak pergi haji pada tahun tu, dia sedekahkan duit dia kepada jiran sebelah. Apa katanya malaikat Allah, subhanallah, itulah orang yang mendapat pahala haji mabrur pada tahun itu. So kita selalu menilai untungnya orang pergi haji, seronoknya orang pergi umrah, balik seperti kain putih yang dibersihkan oleh Allah. Kita tak mampu sahabat-sahabat. Sebab tu saya selalu pesan jemaah umrah saya, kalau kita pergi dengan bermegah-megah,
Kita punya rasa sahabat-sahabat, akulah yang hebat, akulah dapat sekian-sekian beribadah. Belum tentu kamu balik dengan nilai pahala yang begitu banyak di sisi Allah. Tapi orang yang memandang, ya Allah, teringinnya aku, tak apa aku tak dapat pergi sujud dalam Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, tapi aku akan imarahkan surau kat rumah aku ni, ya Allah. Pandanglah keikhlasan hati aku ni, ya Allah. Nak pergi ke sana perlu banyak duit, aku anak-anak kecil-kecil lagi, aku tak mampu, ya Allah. Kan kau ringankan kaki aku sekeluarga untuk sujud di dalam rumahmu yang ada dekat rumah aku ni, ya Allah. Surau, masjid, sebagainya. Allah akan pandang, Allah akan nilai tinggi. Subhanallah, sahabat-sahabat. Ini yang terkandung dalam kedua-dua ayat itu. Pasti selalu ada kemudahan, pasti ada jalan keluar selagi kita sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah ciri kita sebagai mukmin. Siapakah mukmin? Bukan muslim yang biasa-biasa. Sekarang kita muslim, Muzayyanah Abdullah. Dalam IC tulis agama Islam. Ruzilah Kamarudin Islam. Asmah Saripin Muslimah. Shaniza SBM Muslimah. Wan Ramlah Muslimah. Ayah Gaus Muslimah. Maksudnya seorang wanita Islam. Tapi kita belum tentu mukminah, seorang wanita beriman. Ya Allah, nak sebut ni takut. Aku Islam dan ya Allah, tapi di sisi engkau aku ni dapat tak naik darjat menjadi orang beriman. Kata beriman, tapi tak yakin dengan apa yang Allah kata, antaranya surah At-Talaq ayat 2-3. Kata beriman, tapi tak nak beriman dengan ayat-ayat Allah. Tapi beriman, kata beriman, tapi macam tak yakin satu hari nanti akan kita ada pada hari kiamat. Dibangkitkan, seorang-seorang ditanya soal jawab di hadapan Allah. Ini sahabat-sahabat, kalau kita rasa takut dengan semua itu, itulah iman. Tapi kalau tahu nanti ada pada mahsyar, tapi buat juga benda yang Allah murka, tu nak kata beriman macam mana? Kamu hanya muslim, tapi kamu bukan mukmin. Hari ini sahabat-sahabat tepuk dada tanya iman. Berimankah aku? Kan sahabat-sahabat, kenapa ada orang Cina, orang India pelik kata yang belum Islam kan? Dia kata apa? Ini Islam yang macam mana? Dia tahu dah masuk waktu solat tu, ada kawan-kawan pejabat saya sudah pergi kat surau, tapi yang ni duk main game lagi kat tempat duduk dia. Ada orang yang bulan puasa, tapi ada orang Islam yang tak puasa. Islam ni macam-macam level ke? Tak malu ke non-Muslim tanya kita macam tu? Kita macam mana nak terangkan pada mereka itu Islam, tapi tak beriman? Faham sahabat? Kalau beriman, confirm dia Islam. Tapi dia Islam, belum tentu dia beriman. Subhanallah. Jadi jangan wahai orang beriman menyamakan diri kamu dengan orang Muslim yang biasa-biasa. Hanya namanya Islam. Dalam IC je Islam. Kalau mati dikuburkan secara orang Islam, tak mungkin sama. Sebab tu ada orang Islam tapi selamba je langgar perintah Allah. Kita beriman. Semoga hidup dengan iman, mati dengan iman, bangkit di mahsyar bersama orang beriman, masuk ke syurga bersama orang-orang beriman. Malam tadi Ustazah jumpa sahabat-sahabat dirahmati Allah dengan maknya Mak Su Zunaiza Ahmad kan. Doakan mak mati dalam iman. Faham tak? Ini level orang tua-tua bercakap. Dia tak mau minta apa lagi dah. Mak doakan saya juga. Belum tentu lagi mak yang pergi dulu. Doakan saya juga mati dalam iman. Kita tak nak sekarang kita mengaku beriman, tapi pengakhiran Allah tak pilih kita sebagai orang beriman. Ikhlaskan hati. Orang beriman, sahabat-sahabat, juga beriman kepada qada dan qadar. Aku sakit ni ya Allah, kenapa engkau bagi aku ujian macam ni ya Allah? Tapi aku terima ya Allah, ini qada dan qadar yang telah engkau tetapkan pada aku. Kan, maka engkau sembuhkan aku ya Allah, aku nak beribadah. Ni mungkin doa insan soleha seperti Kak Yanti sekarang kan. Masya Allah. Taqwa adalah ciri kita sebagai mukmin, tanda orang yang beriman, yang percaya pada ketetapan-ketetapan daripada Allah. Sahabat yang sekarang diuji, tolonglah bagi tahu pada hati, ini kehendak engkau ya Allah, ini qada dan qadar daripada engkau ya Allah. Aku beriman kepada qada dan qadar. Jangan pernah terlupa, kita duk hafal daripada usia kita sekolah rendah. Rukun iman 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada para malaikat. Kan kita dah hafal hanya di bibir. Bila kita dah dewasa, okey, beriman kepada qada dan qadar.
Yang sekarang ni aku tengah tak suka ya berlaku dalam hidup aku. Subhanallah, jiran saya, sahabat tim khidmat saya, Nur Azura Muhammad Kamil, share masa bekerja dulu. Betul ada orang Cina, agama Kristian ni semua. Pelik tengok. Kan? Ni Islam yang macam mana, Islam macam mana. Baru-baru ni Nur Azura terbakar rumahnya. Tak adanya dia jumpa Ustazah seronok-seronok. Ye Ustazah, rumah saya terbakar. Tak ada. Nangis juga sahabat-sahabat. Tapi kenapa dalam 225 pintu di taman rumah saya tu, rumah dia yang terbakar? Kalau kita tak pujuk hati, ya Allah ni kehendak Engkau. Tak ada siapa pun orang yang berdoa, ya Allah bakarlah rumah aku nak test keimanan aku ni. Tak ada. Tapi Allah berkehendak benda tu berlaku. Hatta tak sedikit rasa hati di hati Zura ketika itu mengatakan, saya dah baca, dah doa nak keluar rumah. Saya dah beramal dalam rumah ni. Tapi kenapa Allah pilih rumah saya yang terbakar? Tak mustahil. Tapi cepat-cepat astaghfirullah. Engkau yang berkehendak ya Allah. Lalu dia tempuh, Allah permudahkan. Tak lama pun sekarang Alhamdulillah Zura dah masuk balik ke dalam rumahnya yang dah siap sahabat-sahabat dipermudahkan oleh Allah urusan renovation dan sebagainya. Ni yang kita nak. Tempuh, Allah tunjukkan jalan. Ini hasil taqwa. Ini hasil taqwa sahabat-sahabat. Ciri sebagai orang mukmin, orang yang beriman, yang percaya pada ketetapan-ketetapan Allah. Jadi tolong dapat hentakkan ujian dari Allah, terus urut dada sendiri. Engkau yang berkehendak ya Allah, aku beriman kepada qada dan qadarmu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripadamu datang, kepadamu jua aku kembalikan. Kuatkan aku ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku percaya bila Engkau beri kepada aku ni sebab Engkau nak tunjuk jalan keluar ya Allah. Bila aku jatuh, Engkau yang mengajar aku bangkit ya Allah. Tolong sahabat, kita jumpa kawan-kawan kita minta nasihat, kita lega sekejap je. Tapi kalau kita, suara dalaman kita yang mampu menasihat diri kita sendiri, itu yang paling baik. Kesan apa kita boleh menasihat diri kita sendiri? Kesan ilmu. Percayalah. Siapa yang tidak mempunyai keinginan, siapa yang tidak mahu segala keinginannya tercapai, siapa yang tidak ingin segala urusannya dimudahkan, penjual ingin barang jualannya laris. Guru ingin seluruh muridnya mampu memahami pelajaran dengan baik. Murid ingin markah cemerlang. Ibu bapa ingin anak yang soleh. Tepuk dada tanya iman. Betul kan sahabat apa yang penulis bagi tahu dalam buku ni? Masya Allah, semua kita mengimpikan. Kita nak itu, kita nak ini. Silakan bermimpi. Semoga menjadi realiti dengan usaha dan doa kita. Usaha yang keras. Bukan kita berangan, duduk saja-saja atas pokok macam mak jenin sampai kiok terjatuh. Dengan angan-angan rupanya aku jatuh ni. Duduk saja atas pokok tu tak berusaha apa. Apa yang kau jadi? Kan sahabat-sahabat, kita kena berusaha keras untuk mencapai impian kita tersebut. Alah Ustazah dah usaha bagi nak rak dah. Dah doa dah tapi Allah tak bagi juga. La haula wala quwata illa billah. Usaha yang kita buat tu pahala dicatat dalam buku amal. Maka tak dapat hasil kat sini, Allah beri di sana. Dek kerana pahala tu nanti di akhirat akan bertukar menjadi mata wang yang paling bernilai untuk membeli syurganya Allah. Nak beli tiket ke syurga Allah hanya menggunakan mata wang berbunyi pahala. Faham maksud Ustazah sahabat-sahabat? Mungkin ada yang marah. Apa Ustazah ni pahala disamakan dengan duit pula? Kan ni bukan level-level universiti semua yang mengaji. Ada makcik-makcik kampung, acik tak pernah pergi sekolah dulu Ustazah, tak faham kalau cakap tinggi-tinggi ni. Kan sahabat-sahabat. Jadi kumpul pahala banyak-banyak. Dari mana nak kumpul pahala ni? Bukan hanya solat, puasa, zakat. Dari usaha yang kita buat. Ikhlaskan hati. Aku nak capai impian aku kena berusaha begini. Setiap usaha diberi pahala oleh Allah. Setiap usaha diberi pahala oleh Allah. Ya Allah Tuhan, Bonda Datin Aisyah Abdullah, Jemaah Masjid Al-Mardiah Kemalangan dilanggar truk di Temerloh Sabtu lalu. 11 orang dalam kereta, 3 orang meninggal. Ya Allah Bonda, siapakah Bonda? Subhanallah, Jemaah Masjid Al-Mardiah tu adalah masjid yang selalu Ustazah kunjungi. Masya Allah Tuhan. Romna Mansuri Singapura, apa yang betul tu?
Masya Allah, semoga yang meninggal dunia disyurgakan oleh Allah. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, Allah permudahkan segala urusan. Macam-macam kan sahabat kita dengar. Allahu Akbar. Termasuk keluarga yang Bonda Datin Aisyah Abdullah cerita ni, 11 orang kemalangan kan, 3 orang meninggal. Bakinya anda bayangkan nak meneruskan kehidupan bagaimana. Ini kehendak Allah, qada dan qadar. Berusaha untuk sembuh, berusaha untuk merawat jiwa. Ini semua pahala. Pahala ni buat apa Ustazah? Datang bala je. Mungkin bala kat dunia, tapi dekat akhirat sana dia yang paling bermakna. Kan ya Allah, macam mana aku dapat masuk syurga tanpa hisab? Ya Allah, macam mana aku boleh segera dimasukkan sedangkan orang lain sedang menunggu-nunggu ya Allah? Sebab pahala kita yang bertukar menjadi nilai yang paling besar di sana. Kat sini kalau kita dah usaha tak dapat sahabat, tolong sangka baik dengan Allah. Tuhan, usaha tu hak aku, hasil hak engkau. Engkau tak menunjukkan ia berhasil saat ini, tapi aku tahu engkau sedang merancang yang lebih baik untuk aku. Kalau aku tak dapat kat sini, kau nak beri kat sana ya Allah. Anugerahkan aku hati yang redha, hati yang ikhlas untuk terima apa saja yang engkau kehendaki berlaku dan ditakdirkan ke atas diri aku. Ni subhanallah. So silakan untuk terus berimpian. Silakan untuk berusaha mengejar impian. Berdoa yang sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Tanpa impian kita akan jadi manusia malas. Tanpa impian kita akan letih berdoa. Pasanglah impian. Semalam kita dah belajar ya sahabat-sahabat. Semua orang mempunyai keinginan yang bermacam-macam. Dan mereka berhak mewujudkan keinginan masing-masing. Namun, tidak mudah mencapai keinginan itu. Ada banyak kesusahan. Ada banyak halangan. Ada banyak cabaran. Silakan berimpian sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terompah merah, usaha dalam pekerjaan pun dikira. Mestilah sahabat, usaha apa sahaja. Usaha seorang ibu ayah yang diberhentikan kerja, pukul 3 pagi dah buat nasi lemak, bungkus, letak depan rumah, pi hantar kedai tu sikit, kedai ni sikit. Usaha, itu juga pun pahala. Niat apa? Kalau aku tak berusaha, ya Allah, nak bagi makan apa ke anak-anak aku ni? Bekerja, orang lain duk goyang kaki main WhatsApp saja. Ya Allah, aku dibayar gaji hujung bulan oleh bos aku ni. Aku kena siapkan fail-fail yang menimbun ni. Berusaha, kerja apa pun pahala. Sebab tu biar pi orang dapat anugerah cemerlang, padahal dia duk main WhatsApp aja kat pejabat. Aku ni duk beria-ria bekerja, apa anugerah cemerlang pun tak dapat. Belum cemerlang namanya selagi belum disyurgakan Allah. Pujuk hati, tak apa ya Allah, aku tak dapat kat dunia ni, setakat nak naik pentas, dapat award apa sikit sangat, sekejap je pun dah habis. Aku nak engkau nobatkan aku sebagai hamba yang cemerlang di akhirat, supaya aku disyurgakan olehmu ya Allah. Itu kecemerlangan yang sebenar. Subhanallah sahabat-sahabat, pahala lebih berharga dari duit. Kita tak akan faham kalau tak ada ilmu. Betul Bonda Rahimah Umar, Allahu Akbar. Namun tidak mudah mencapai keinginan itu sahabat. Silakan berimpian, tak mudah nak capai, tapi kita selalu bersangka baik dengan Allah. Ada banyak kesusahan, ada banyak halangan, ada banyak cabaran. Dituliskan di sini maknanya semua kita sama. Impian Ena Salina, Farida Zakaria, Siti Al-Hanana, Hanisa Syafi'i, Ku Halijah, Ku Ahmad. Kalau disenaraikan di ruang komen ni, mungkin tak sama. Oh, impian dia macam ni, impian aku macam ni. Tapi kita kena berusaha sama. Usaha itulah yang dinilai Allah. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Oh, orang ni diuji macam ni. Oh, orang ni dia ada impian macam ni. Apa usaha tu sahabat? Dinobatkan, subhanallah, sebagai yang layak diberi ganjaran pahala oleh Allah. Sebab tu Ustazah kata hidup kita ni selagi hidup memang akan ada ujian. Silakan untuk berimpian. Itu cara Allah naikkan darjat kita masing-masing. Ada banyak kesusahan, ada banyak halangan, ada banyak cabaran. Mempunyai keinginan adalah hal yang biasa dan lumrah. Lumrah. Ustazah, salah ke saya berimpian nak jadi permaisuri agung? Kan? Kak, silakanlah berimpian. Ustazah, silakanlah berimpian nak jadi permaisuri agung. Suami akak tu siapa? Pakai tengkolok je tapi dia
agung ke? Hidup lah ustazah memang sampai mati pun. Maka tak payahlah nak berimpian benda yang pelik-pelik. Itu namanya angan-angan, sahabat. Impian tu, ustazah, saya sekarang pakai kereta kancil. Salah ke kalau saya nak berimpian beli kapal terbang? Tak salah kak, tak salah. Tak ada siapa pun yang boleh menyalahkan. Itu impian akak. Biar, tapi orang gelakkan saya nak beli kapal terbang. Biar pi orang gelakkan akak. Tapi akak nak berimpian beli kapal terbang, usaha pun malas, duduk goyang kaki main WhatsApp. Akak rasa boleh dapat kapal terbang tu toy yang depan mata? Oh, tak dapat lah ustazah. Akak kena berusaha keras. Tahu tak apa? Otak kita ni, akal kita ni semua dah boleh menjana sesuatu yang sesuai dengan fitrah kita. Aku nak tu, aku kena usaha jalan ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kan bukan angan-angan. Ku berangan untuk menggapai bintang. Memang hidup lah kau nak menggapai bintangnya. Kan? Kalau nak kahwin dengan anak raja, kena sedar dirilah pula. Bolehkah akak nak kahwin dengan anak raja? Kak naik buayan laju-laju, kahwinkan aku dengan anak raja. Kan insya-Allah lah. Jadi kita nak sebut macam mana? Beza angan-angan dengan impian. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau merungut buat kerja dalam pergi tak dapat apa pun. Yalah terompah merah ni dah tahu jawapan, tanya lagi. Kan? Dah merungut, apa yang kita nak dapat? Sebab tu ujian yang besar bagi kita. Macam mana nak zip mulut ni? Sebab kat hati kata aku nak kejar pahala. Tak payah mengundang bala dengan banyak merungut. Nak cakap bukan mudah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Nur Azira Muhammad Kamil. Ustazah, salah ke saya berimpian nak menunaikan haji? Lebih lagi tak salah. Kerana semua orang Islam disuruh berimpian, berhajat, bercita-cita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Faham Subhanallah. Mempunyai, pukul berapa dah ni? Semangat pula ustazah kat sini. Mempunyai keinginan adalah hal yang biasa dan lumrah. Tetapi yang tidak biasa apabila menginginkan sesuatu yang menzalimi diri sendiri. Mengimpikan sesuatu yang menzalimi diri sendiri. Aku mengimpikan nak isi konten TikTok aku terjun dari Jambatan Pinang. Barulah ramai yang like. Barulah 1 bilion yang like kot kalau aku terjun dari Jambatan Pinang. Kau pakai helmet siap-siap, tak pecah kot kepala aku. Sekali nak sangat buat konten yang macam gitu, terjun sungguh, helmet pun pecah, mati kiok dalam tu. Bermanfaat ke tak bermanfaat? Tak bermanfaat. Payah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Beli kapal terbang kontrol ke kapal terbang mainan. Itu boleh tak apa kan? Berimpian. Berimpian nak beli kapal terbang mainan. Silakan. Tak tu tak payah usaha. RM5 pun dah boleh dapat dah. Sakitnya, sekiranya kita menginginkan sesuatu, jangan menzalimi diri sendiri. Jangan membuatkan diri kamu terseksa. Faham tak sahabat? Sebab Allah yang tak bagi kita memudaratkan diri kita. Semata-mata nak capai impian tu, engkau mudaratkan diri engkau. Kau dah kenapa? Kau dah kenapa? Lama dah tak sebut kan? Masya Allah. Tak apa ustazah, kita kat sini pun semangat nak dengar lagi dan lagi. Umi ceria ni, ceria-ceria sokmo. Sofi email, buai laju-laju, buayan pun putus. Anak raja pun tak dapat. Kita pun dah kiok sekali. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kailah Halilah Yusuf. Impian pencen awal nak tumpu. Subhanallah. Kan macam-macam. Rokiah Jusuh, impian nak pergi umrah dengan ustazah. Tuh dia dengan ustazah. Impian nak pergi umrah, tak kisahlah dengan ustazah ke apa. Masya Allah. Okey. Jangan fokus pada hasil akhir. Sahabat, kita yang selalu stres, yang selalu penat, sebab kita fokus pada hasil akhir. Faham tak? Fokuslah pada fasa awal. Yang penting aku buat. Bagi sahabat-sahabat yang baru, yang mungkin tak tahu ustazah ni, tak kenal sangat, ustazah selalu bagi contoh macam ni. Mula-mula kahwin dulu, sahabat, anak-anak buah ustazah yang kecil-kecil masa tu kan, Umi, kakak ni confuse lah. Confuse kan main kau. Cubit pipi bam-bam dia. Orang lain kahwin terus perut dia besar, lepas tu dia dapat baby. Kenapa Umi kahwin dengan Baba tak dapat baby lagi? Kakak ni tunggu adik baru ni. Sabar je lah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita pun kena, walaupun budak kecil-kecil lagi,
Kahwin tu sunnah Nabi sayang. Umi mampu, babah mampu. Allah suka orang yang berkahwin. Bukan berimpian. Jangan ni sahabat, berimpian tak nak kahwin selama-lamanya. Kalau ada anak-anak kita sekarang yang gaji dah besar, tak naklah kahwin mah. Mama tak payah doa kakak kahwin. Ni kawan kakak tu kahwin muda-muda dah kena cerai, jaga anak, susah-susah hidup. Tak nak ada impian nak berkahwin. Jangan. Sebab kita menyalahi sunnah. Buat je impian nak kahwin dengan orang yang beriman. Contoh kan sahabat-sahabat, usaha kita okey. Nampak dah ciri-ciri beriman. Alhamdulillah ni boleh jadi imam aku ni. Istikharah, minta petunjuk dengan Allah, gerakkan hati mana yang baik untuk dunia akhirat aku. Tiba sahabat, kita dah mulakan langkah yang baik. Sebagai hamba bertakwa nak cari betul-betul pasangan yang beriman, yang boleh pimpin aku ke jalan Engkau ya Allah. Dengan niat yang begitu, bukan dengan nafsu. Bukan dengan nafsu, betulkan niat. Ya Allah, kan seorang-seorang solat dapat pahala juga. Tapi dengan bersuami, siapkan air untuk suami pun rupanya pahala. Jadi aku nak gandakan pahala bukan sebagai seorang wanita, tapi seorang wanita yang insya-Allah taatkan Engkau, taatkan suami, lagi mudah untuk aku ke syurga ya Allah. Ini impian-impian. Berapa ramai kita dulu nak menjadi impian isteri super salihah. Sekali bila dah keluar segala true colour suami, ni yang saya tak jadi nak jadi wanita salihah ni Ustazah. Ada kenapa pula tak jadi? Sebab saya ingatkan suami saya tu soleh sangat. Rupanya tak boleh harap kan. Biar dia tak soleh, kamu kena kekalkan menjadi impian wanita solehah. Sebab kamu duk berimpian nak jadi wanita solehah, Allah datangkanlah suami macam tu. Kan sekarang dah keluar, dah true colour dulu. Masa bertunang, masa bercinta, kemain lagi sami'na wa ata'na. Lalu depan kita tumpah lalu yang macam tu. Lepas kahwin, pinggan melayang kat muka. Masya Allah. Ustazah, rupanya suami saya ni menipu. Kan dulu, kata impian nak jadi wanita solehah. Fokus pada diri. Sebab kamu berimpian nak jadi wanita solehah, yang bukan sedikit dan bukan kecil ujian Allah beri pada kamu. Kita duk ingat suami itulah yang soleh boleh jadikan kita wanita solehah. Tak. Dengan kita diuji oleh Allah, terus bangkit, insya-Allah kamu hidup sebagai wanita solehah, mati sebagai wanita solehah. Amin. Ini yang kita nak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, bila Ustazah ditanya macam tu, tapi Umi tak dapat baby pun, Umi dah start dah sayang, bernikah yang halal, hubungan. Sekarang Umi dengan Baba pegang-pegang tangan dapat pahala tau. Umi cinta-cinta dengan Baba dapat pahala tau. Dulu sebelum nikah dapat dosa kalau Umi buat macam tu. Sekarang yang penting Umi dapat pahala. Umi nak juga macam orang lain dapat baby, dapat anak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi itu bukan milik Umi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu bukan milik Umi. Subhanallah, milik Umi ni hanyalah membina rumah tangga bahagia. Ya, ada anak-anak zuriat soleh-solehah, insya-Allah menyumbang kepada kebahagiaan itu. Tapi Allah tahu kenapa tak bagi pada Umi dan Baba. Sekarang Umi bahagia. Kalau diberi mungkin hari-hari bercakap rimau pula. Abang, anak nangis nak susu tu, kenapa abang asyik tidur je? Contoh kan. Dah gaduh. Abang, anak kita nak pergi kolej tu, kenapa asyik saya je hantar? Abang tu buta ke apa? Contoh sahabat-sahabat. Dah gaduh. Jadi orang-orang yang dapat zuriat diuji macam-macam, itulah nilai kesolehahan anda. Allah test di situ. Saya dites cara lain. Jadi, Ustazah tak stres ke tak ada anak? Ustazah tak sedih ke? Bohong, tak ada semua perasaan itu. Tapi bila kita faham, itu bukan milik aku ya Allah. Hasil milik Engkau. Aku dah start dah. Aku dah mulakan fasa awal. Tapi hasil milik Engkau. Kan? Bukan tak merawat diri, bukan tak jumpa pakai itu dan ini. Tapi doktor Cina boleh kata, semua okey, sekarang kita tunggu yang atas sana punya keputusan. What is keputusan? Hasil. Okey, melalui 20 tahun berbahagia sahabat-sahabat, moga-moga bahagia together till jannah. Terima apa saja yang Allah berikan. Sebab hasil milik Allah, bukan milik kita. Usaha milik kita, hasil milik Allah. Kalau kamu merebut hasil kerjanya Allah, kamu pasti stres. Kamu penat dalam hidup ni. Kamu rasa malu nak jumpa orang tu orang ni. Tak.
Kita hanya ada rasa malu dengan Allah. Kalau aku tak mensyukuri apa yang engkau dah bagi selama ni, satu je kot engkau tarik daripada aku ya Allah, mesti ada sebab. Tapi banyak lagi yang patut aku syukuri. Kita akan bahagia, sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan betapa besarnya pengakhiran, tetapi betapa ikhlasnya memulakan. Ingat tak kemarin Ustazah tulis di status Facebook Ustazah, bukan betapa besarnya pengakhiran, tetapi betapa ikhlasnya memulakan. Ketika kita nak start sesuatu, innamal a'malu binniyat. Kenapa nak kahwin, nak ramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak nak buat dosa bercinta-cinta tanpa nikah, tak nak. Subhanallah, itu ikhlasnya memulakan. Pengakhirannya, nanti aku menggambarkan rumah tangga yang bahagia, aku menggambarkan anak-anak yang ramai. Itu pengakhiran. Pengakhiran ni milik Allah, sahabat. So please ubah minda kita, jangan ambil kerja Allah. Apa kerja Allah? Memberi hasil. Apa kerja kita? Usaha. Fokus je usaha. Ustazah kerja siang malam bagi nak rak, tak ada cuti ni. Ustazah bukan ada anak-anak pun. Ustazah kerja untuk siapa? Kerja untuk ummah. Kerja untuk merebut nilai saham akhirat kita. Ya Allah, kalau orang ada anak tak boleh lah. Ya Allah, nak ke sana sini macam ni, tinggal anak-anak kat rumah. Kesian anak kuru kering. Sagi rindu kat mak ayah dia, asyik berjalan je. Tapi aku tahu, ya Allah, kau tetapkan kehidupan aku macam ni. Ya Allah, aku reda. Penat tak apa tempuh. Ibu-ibu kat rumah penat menghadap anak-anak, membesarkan umat Nabi-Mu, ya Allah. Tolong pandang ni sebagai ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Dengan ilmu kita boleh pujuk hati kita sendiri. Orang pula, Ustazah akak letih lah jadi suri rumah. Akak jaga anak-anak. Laki akak tak tolong jaga pun. Ya Allah, Kak, semoga syurga tempat akak dengan penat di dalam rumah. Semoga syurga untuk saya yang penat di luar rumah. Faham ya sahabat? Hasil milik Allah. Tolong jangan ambil kerja Allah, nanti kita stres. Ni je Ustazah nak cakap banyak-banyak kali. Allahu Akbar. Bahkan betapa besarnya pengakhiran, bukan betapa besarnya pengakhiran, tetapi betapa ikhlasnya memulakan. Ketika kita niat memulakan sesuatu, ikhlaskan hati untuk mencari redanya Allah, mencari redanya Allah. Percayalah, ketika kita kahwin mengharapkan suami yang soleh memimpin kita, tapi rupanya lepas kahwin keluar segala true colour, tak soleh mana pun nak pimpin aku. Adakah kamu nak jadi lemau untuk memperjuangkan title wanita soleha? Kena faham, mungkin dengan cara ini kau nak mengajar aku untuk mencorakkan hidup aku sebagai wanita soleha. Tengok Asiyah, suaminya siapa? Dia kekal menjadi wanita soleha sampai ke pengakhiran. Subhanallah, sahabat-sahabat. Masar, saya dah tak amin dah doa macam tu. Masya Allah, saya dah tak amin dah. Minta maaf. Sebab Ustazah tak baik tak amin. Ada orang yang dah kahwin 40 tahun pun dapat zuriat. Tak, saya dan Ustaz ada nawaitu kami masing-masing ya sahabat. Dalam usia macam ni kami dah tak amin dah kalau orang kita semoga dianugerahi zuriat. Tak. Doakan saya sihat, mampu menjadi manfaat kepada anak-anak orang Islam yang lain. Amin. Sekiranya fokus pada hasil akhir, hasilnya tidak seperti yang diinginkan, yang ada hanya kecewa dan sakit hati. Kenapa buku ni suruh kita fokus pada awal, bukan fokus pada akhir? Just start engine. Start engine, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jelas nampak matlamat. Semalam saya start engine, Ustaz start engine, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai ke bumi Kedah. Perjalanan menempuh bagai-bagai rintangan. Itu biasa kan dalam permusafiran yang singkat. So dalam permusafiran yang panjang bernama kehidupan, kita dah dipilih Allah untuk start hidup atas dunia ni. Subhanallah, kita melalui kehidupan 20-an, 30-an sampai umur 60-an. Macam-macam yang kita lalu. Kita tahu matlamat kita nak bahagia di akhirat. So fokus kepada situ. Ujian-ujian sepanjang di dunia ni kita tempuh, Allah bersama-sama kita. Yang ada sahabat, kalau kita mengambil hasil matlamat kita, aku nak begitu begini. Sibuk dengan akhir, tak sibuk dengan awal. Start kereta, tadi dah start kereta, tengok minyak okey tak. Sebab kami sepanjang perjalanan jam malam tadi, ini kalau kereta yang tak isi minyak macam mana ni bang? Ni kalau dalam kereta tak ada makanan anak-anak kecil-kecil macam mana ni bang? Ni kalau kalau kereta tak check dulu ni temperature tinggi ni macam mana ni bang? Kan, sebab tu masa start tu sahabat, niat nak buat sesuatu, persiapan.
Hasil selamat sampai ke tidak? Wallahu a'lam. Hasilnya ini milik Allah. Kalau kita setelah nak sampai, akhirnya tengah-tengah jalan, memang dalam jam semalam pun boleh stres. Saya kata, macam mana tak nak stres dalam jam? Alhamdulillah siap beberapa kerja di hujung jari aku. Kan? Cari hikmah, cari hikmah. Sekiranya fokus pada hasil akhir, hasilnya tidak seperti yang diinginkan, yang ada hanya kecewa. Kita kecewa sebab tu dalam hidup ni betulkan matlamat. Tugas aku usaha, tugas Allah hasil. Matlamat aku nak begitu begini. Tapi kalau kita sahabat-sahabat mengutamakan yang itu, berusahanya malas, pasti hujungnya kita akan kecewa, kita akan sakit hati. Sesekali lihatlah diri sendiri. Berhenti mengasihani diri sendiri. Tak faham ni Ustazah. Bukankah Allah suruh kita sayang diri kita, mengatasi segala sayang? Tapi kenapa pula penulis ni cakap berhenti mengasihani diri sendiri? Contoh sahabat-sahabat, saya terima kasih kepada anda yang memberi nasihat. Ustazah, tolonglah, kesian diri Ustazah tu. Kesian Ustazah, macam mana jadi macam ni. Rehatlah Ustazah. Saya tahu diri saya, kalau saya memang tak larat, saya takkan buat. Tapi selagi Ustazah sihat, Ustazah mampu, sahabat-sahabat kita buat. Yakni berhenti menyalahkan semua yang sudah terjadi. Kerana tidak ada gunanya lagi kita sesalkan. Semua yang terjadi tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan kita sesalkan. Sebab kita takkan boleh ulang berjalan mundur ke belakang. Tak mungkin. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Waktu yang tidak akan kembali berulang. Jangan kurung diri yang dibaluti rasa bersalah dan kecewa. Kita berhak bahagia. Jom kita sebut sama-sama. Kita berhak bahagia. Kita berhak bahagia. Masya Allah, siapa yang umur dah 42 tahun belum jumpa lagi jodoh, terus menjadi wanita salihah. Pasti sahabat, semua wanita berhak ke syurga. Yang kahwin, diuji perkahwinannya, kita kekal menjadi wanita salihah. Yang nak kahwin tapi doanya tak dimakbulkan Allah, bukan kerana Allah zalim. Allah ada perancangan untuk anda. Dan yakin apa dalam Quran Allah kata, nanti dalam syurga semua orang akan bersanding di atas pelaminan yang indah. Siapakah calon suami aku di syurga? Kalau sampai sekarang ni aku masih belum ada calon suami, teruskan kehidupan sebagai wanita salihah, redha dengan kehendak Allah. Tak salah kekal berdoa, ya Allah, walaupun umur dah 42, ya Allah, andai ada di sana lelaki-lelaki yang takwa kepada Engkau, ya Allah, maka bukakan pintu hati kita untuk menerima dia, kan? Tundukkan hati si lelaki berkahwin dengan kita bukan kerana nafsu, tapi ingin together till jannah. Doa terus. Kalau Ustazah Zai dah nampak matlamat, Ustazah doa lagi tak nak dapat zuriat sekarang ni. Ustazah doakan seluruh anak-anak orang Islam, kan? Sebab bak kata Ustaz Azwan, kalau saya yang mengandung sekarang ni, umur kita 60 tahun, nak ketik kuku sendiri pun dah tak larat, nak jaga baby macam mana? Kan? Maksudnya begitulah sahabat-sahabat. Kita tahu matlamat kita apa. Okay? Sebab kata Nabi mati, bawa 3 perkara je. Kita tak ada doa anak yang soleh-solehah, bukan kita hina. Ramai orang lain boleh mendoakan amin. Tapi kita kejar harta. Harta bukan untuk membenamkan kita seperti Qarun, tapi insya-Allah yang boleh menjemput kita ke syurga. Harta pun tak ada Ustazah, kan? Kita ada ilmu mungkin. Gunakan ilmu untuk manfaat pada diri dan manfaat kepada ummah. Moga-moga dengan salah satunya kita layak ke syurga. Fokus dengan apa yang ada. Jangan jadi manusia apa yang ada. Apa dia? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak nak apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan. Ustazah kan suka nyanyi yang tu. Apa yang ada kita tak syukuri. Apa yang tak ada kita risau-risaukan. Itulah yang hidup stres sentiasa. Dah kalau Allah tentukan hidup kita macam tu, tempuh lalui, fokus dengan yang ada. Kita akan bahagia dengan apa yang kita ada. Sahabat, orang datang ni, perli, tuhmah, caci. Jawab je pada diri, hadaku kisah.
Ku tahu dah matlamat hidupku untuk di sana. Tak dapat di sini, di sana. Mudah-mudahan dikelilingi oleh wildan, anak-anak syurga yang melambai-lambai. Kita jom masuk. Kerana dulu ketika di dunia, kita sibuk sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mendoakan. Berusaha sekeras-kerasnya untuk menarik bukan saja diri kita, bahkan seluruh umat ini insya-Allah ke jalan-jalan syurganya Allah. Okey, saya berangan nak masuk kehidupan realiti, tapi tak boleh juga. Syok juga bahas kitab ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Besok baru kita buka lembaran kehidupan realiti. Okey, anda yang menempah buku Fasabrun Jamil, tim khidmat Ustazah Zai sedang bertungkus lumus. Doakan mereka sihat. Doakan sahabat-sahabat dirahmati Allah segera sampai kepada anda. Beri masa dalam tempoh paling cepat seminggu, paling lambat takkan sampai sebulan. Percayalah. Okey, kehidupan realiti. Besok kita bahas hidup ini bukan seperti kehidupan drama, bukan seperti kehidupan di media sosial, tapi hidup ini adalah realiti. Kita stres kalau tengok artis. Bahagianya Ustazah, bestnya Ustazah, balik kerja suami macam ni, isteri macam ni. Akak tengok kat mana tu? Kat drama tu romantik heroin dia tu. Tu suami akak ke bukan? Bukan, tu Zul Arifin. Tu Zul Arifin kak dalam drama. Akak punya suami tu bukan Zul Arifin. Akak kena reda. Arifin akak tu macam mana pula? Kalau akak tengok drama memang akak stres. Akak nampak lelaki akak, aku ingat Zul Arifin. Rupanya mangkuk tepin. Kan sahabat-sahabat? Tempoh. Yang mangkuk tepin tu lah yang hidup denganmu. Kalau mu sakit, ambilkan Panadol 2 biji, bagi air suam dekat mu. Itulah mangkuk tepinmu sahabat-sahabat. Yang Zul Arifin tu dibayar gaji untuk romantik di depan kaca TV. So kenapa kita nak tiru? Sebab tu stres habis-habis. Jangan tengok drama sangat. Sekian. Mai tengok sinetron Ustazah Zai. Ampun maaf. Zahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai untuk hari ini. Doakan di mana? Orang Kedah. Kita nak jumpa di sebut sangat Arifin. Rasanya masjid Ustazah nak pergi pagi ni. Sahabat-sahabat, ini bukan kebetulan Last tadi Ustazah sebut Zul Arifin. Rupanya petang ni Ustazah nak kuliah di Masjid Fathul Arifin, Kohada. Ni bukan kebetulan. Rupanya kuliah petang ni. Tak apalah, tak dapat beromantik-romantik dengan Zul Arifin. Petang ni kita jumpa di Masjid Fathul Arifin, Kampung Jabi. Lock start lah ni kot. Kemudian malam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah di Masjid Safwan. Kuliah Ustazah hari ni semua nama jejaka-jejaka. Nama Arifin petang, malam ni nama Safwan. Orang Kedah mai jawab pasal apa masjid-masjid ni nama macam ni. Okey, ampun maaf, gurau senda di pagi hari. Ustazah nak sambung kerja-kerja Ustazah untuk persiapan kuliah-kuliah Ustazah di bumi Kedah ni. Doakan semuanya lancar. Saya sayang anda semua kerana Allah. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.